Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke tidak? Okey, hari ni bersama lagi Cikgu Shikin dalam PDPR Matematik Tingkatan 4. Okey, Alhamdulillah awak dah masuk tingkatan 4 walaupun sekarang dah bulan 3. Tapi tak apa, kita belajar sama-sama. Okey, video cikgu kali ni macam suara dia mungkin slow sikit. So, awak kuatkan sikit awak punya volume ataupun awak pakai headphone. Okey, sebab cikgu punya mic rosak. Alright. Okay. Next time cikgu beli mic baru. Jangan risau. Okay. So dah bersedia ke belum? Cikgu harap semua dah bersedia. Ada pen, ada buku teks digital. Okay. Cikgu harap semua ada. Kalau lah cikgu awak tak share dalam buku teks digital, dalam awak punya group masing-masing, buku teks digital tu. So awak download sendirilah. Cari sendiri buku teks digital dalam Google banyak. Okay, so semua yang cikgu akan ajar untuk tahun ni semua berdasarkan buku teks matematik tingkatan 4. Okay, kita tengok apakah tajuk pertama kita. Okay, tajuk pertama kita bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, anda akan pelajari fungsi dan persamaan kuadratik untuk subtopik 1.1. Okay, sekejap. Ambil punya pen. Okey, kalau awak nampak, ini adalah anda akan mempelajari 1.1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik adalah mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Mengenal pasti menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok apakah itu. Okey, awak tengok. Fungsi dan persamaan kuadratik. Kalau awak nampak ni, awak pernah nampak kan pemain bola, betul? Okey, pemain bola, awak perasan tak bola tu kalau dia sepak, selalu ni dia jarang pergi lurus, betul? Dia akan pergi melengkung, sama ada naik ke atas ataupun susul ke tepi ataupun susul ke kanan untuk cari gol. Okey, betul? Okey, tengok. Pernahkah anda melakar gerakan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas? Tengok ni. Kalau ikut lakaran buku teks sekarang ni, dia melakar tendangan bola itu bukan lurus tapi melengkung. Macam ni. Okey, bentuk gerakan ini dikenali sebagai bentuk parabola. Okey, parabola. Tahukah anda bentuk parabola ini mempunyai persamaan sendiri seperti persamaan garis lurus? Okey, persamaan garis lurus kita apa? Persamaan garis lurus biasa je kan, AX tambah B. Okey, itu persamaan garis lurus. Okey, kalau persamaan kuadratik, kalau garis lurus 1, kuadratik 2. Apa benda 1, 2? Okey, tengok apa itu. Okey, selain daripada bola, kalau awak perasan, awak cuba tengok gambar ini. Okey, gambar ni awak perasan tak? Jambatan selalunya mesti ada bentuk yang melengkung. Okey, setiap bentuk yang melengkung ini mesti ada dia punya persamaan kuadratik ataupun ungkapan kuadratik dia. Okey, tapi awak tak boleh ukur lah sebab awak tak boleh lah nak panjat jambatan tu kan, nak ukur kan. Susah lah kan. So, kita buat basic je. Okey, yang awak akan belajar dekat sekolah, persamaan kuadratik melalui graf. Maksudnya, awak ada graf. Sekejap Kenapa hari ni garisan cikgu semua saya ingin tengok. Okey, lukis graf. Kalau awak lukis graf, awak punya part CX, part CY kan? Part CX, part CY. Awak akan dapat graf yang bentuk begini. Ini yang namanya persamaan kuadratik. Ataupun bentuk begini. Ada dua bentuk. Macam mana nak buat persamaan kuadratik? Okey, tengok sini. Okey, tengok. Apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya adalah 2. Ingat kuasa tertinggi pemboleh ubah adalah 2. Tahu tak apa itu pemboleh ubah? Variable. Variable pemboleh ubah. Zaman cikgu dulu panggil anu.
Sama cikgu lah, tapi dia tukar pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah macam-macam awak boleh buat. Awak boleh guna X, awak boleh guna Y, awak boleh guna K. Tapi dalam ungkapan kuadratik ataupun persamaan kuadratik, dia dah statekan pemboleh ubah yang perlu digunakan adalah X. Okey, sama juga macam awak buat persamaan garis lurus kan. Y sama dengan AX plus C. So, sekarang ni dia punya pemboleh ubah mesti X. Sebab kat bawah depan dia Y. Jangan awak tukar pula. Okey. Okey, kita tengok. Bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah ini. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Senang kan? AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, ni pemboleh ubah dia. Apa yang dia kata tadi tu, kuasa 2 tertinggi tu. Awak tengok ni. Kuasa pemboleh ubah tertinggi adalah 2. Maksudnya paling tinggi 2 je. Tak ada 3, tak ada 4, tak ada 5, tak ada 6. Okey, itu baru dia kata pemboleh ungkapan kuadratik. Okey, kuadratik ungkapan dia mesti kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey, dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar, iaitu A tidak boleh sama dengan kosong dan X ialah pemboleh ubah. Kalau A sama dengan kosong, habislah. Jadilah garis lurus. Betul tak? Okay, so A, B, C adalah pemalar. Maksudnya nombor lah, sebarang nombor. Dengan syarat A ni nombor A ni tak boleh sama dengan kosong. Okay, kalau sini kosong, habislah ni. So, jadilah garis lurus dekat sini nanti. Okay. So, sekarang ni dia mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, contohnya. Tengok contoh. Tengok sini. X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Tengok. X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Okay, ungkapan kuadratik. Sebab pemboleh ubah dia, kuasa yang tertinggi adalah 2. Okay, so kita nampak jelas kat situ kuasa tertinggi dia adalah 2. Okay, then dia ada BX, dia ada C dia. Betul? Okay, next. Negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Tadi cikgu dah cakap dah. Jangan guna X, jangan guna pemboleh ubah lain selain daripada X kan. Ni kenapa pula dia guna Y? Selagi dia tak guna ini, baru ungkapan kuadratik, belum persamaan kuadratik. Okay, so ungkapan kuadratik dia tak guna 2 pemboleh ubah. Dia mesti 1 saja pemboleh ubah. So tak ada masalah lah guna apa-apa pemboleh ubah saja. Tetapi kalaulah awak nanti dah buat belajar persamaan kuadratik, dia iaitu Y mesti ada kat depan. Awak tak boleh ubahlah belakang dia guna Y. Okay, awak tak boleh lah buat Y sama dengan AY tambah BY tambah C. Salah lah. Pemboleh ubah dia dalam dia mesti lain dengan yang dekat luar dia. Okay. Okay, so yang ini awak baru belajar ungkapan kuadratik. Yang ini persamaan kuadratik. Okay. Ungkapan kuadratik tak ada sama dengan. Okay. Okay, so negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Ungkapan kuadratik ke? Okay, kita tengok ciri-ciri dia. Kuasa tertingginya 2. Dah betul. Dia ada A. Nilai A dia ni negatif. Negatif apa ni? Negatif 1. Sebab tak tulis 1 kan? Negatif 1. B dia apa? B-nya 3. Sebab dia bersebelahan dengan pemboleh ubah yang kuasanya 1. Okay, C pula tak ada. C ni mana cikgu? So, ungkapan pemboleh ubah ni adalah ungkapan kuadratik ke? Ya, masih ungkapan kuadratik. Kan dia kata tadi, A sahaja tidak boleh sama dengan kosong. Kalau C tak ada, maksudnya sama dengan kosong, boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay, so next. 1/3 M. 1/3 M kuasa 2 tolak M tambah 4. 1/3 M kuasa 2 tolak M tambah 4. Okay, ungkapan kuadratik ataupun tidak? Ya. Okay, ciri yang pertama, pemboleh ubahnya sama, betul? M. Okay, kuasa tertingginya adalah 2. Okay, so tak ada kuasa tertinggi lain. So, kuasa tertinggi dia 2. Okay, mari kita senaraikan apa nilai A, B, C. Ni adalah nilai A, sini adalah nilai B, sini adalah nilai C. So, A, B, C. So, A-nya adalah 1/3. B-nya apa ni? Dia tak tulis nombor kat sini tapi negatif saja. Kan?
Kalau dia tak tulis nombor apa-apa, maksudnya nombor itu adalah tulis satu. Satu bukan kosong. Kalau kosong tak ada apa-apa langsung. Okey, satu. So sekarang ni satu kat sini. Jadi dia adalah negatif satu. Okey, C dia 4. Dapat? Okey. Okey, so yang terakhir ni juga adalah ungkapan kuadratik sebab kuasa tertingginya 2. Walaupun nilai B dia tak ada kan? Ni nilai B tak ada pula. 2n kuasa 2 tambah 5. N dia ada 1 je. N kuasa 2 je. N dia tak ada. So tak ada masalah. Asalkan depan dia ni ada nombor. Jangan depan je kosong. Okay. So ini juga ungkapan kuadratik. Okay. Clear? Okay. Next. Kita tengok. Okay. Mari kita buat. Praktiskan diri. 1.18. Okay. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Dia dah kata satu pemboleh ubah maksudnya kena ada X atau Y atau M. Okay, kalau X je. Kalau M je. Kalau Y je. Okay, so kita ulang balik semula. Apakah dia punya persamaan ungkapan umum dia? Iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dengan syarat kuasa tertinggi adalah 2 dan satu saja pemboleh ubah iaitu X dan X. Dan paling penting A tidak boleh sama dengan kosong. B dengan C kosong tak apa. Okay, kita tengok yang pertama. X kuasa 2 tolak 5. Betul ke ungkapan kuadratik? Okay, kalau kita tengok dia punya pemboleh ubah ada X dan kuasa tertingginya 2. So sini dah betul. Okay, sekarang isunya B dia tak ada. So tak ada masalah lah. Sebab B tak kisah. Boleh sama dengan kosong. Sini dia punya C. So ini adalah ungkapan kuadratik. Awak tulis jawapan nanti ungkapan kuadratik. Ataupun awak tulis ya. Ungkapan kuadratik. Okay. Okay, next. X kuasa 2 tambah X kuasa negatif 2. Okay, sekarang ni pemboleh ubahnya sama. Tak ada masalah. Okay, kalau tak ada C belah belakang ni sama dengan kosong, tak apa, tak ada masalah. Tetapi, dah kata dah, pemboleh ubah ataupun kuasa pemboleh ubah yang tertinggi adalah 2. Tiba-tiba ada pula negatif 2. So, tidak. Okay, bukan ungkapan kuadratik. Okay, kuadratik ni kuasa dia hanya melibatkan 2 dan 1 saja tau. Sini 1. X ni tak tulis apa-apa maksudnya 1. So, dia hanya 2 dengan 1 saja. Tiba-tiba pula ada kuasa negatif 2 tu salah. Okay? Okay, next. 3Y kuasa 2 tolak 3X tambah 1. Okay. Yang ini betul ke tak betul? Kuasa tertingginya 2 dah nampak dah betul. Ada A, ada B, ada C. Dah nampak dah betul. Apa yang salah? Pemboleh ubahnya ada 2. Ada Y, ada X. Cikgu dah kata kalau pemboleh ubah 2 hanya untuk persamaan sahaja. Persamaan kuadratik. Sekarang ni dia tak ada sama dengan kat sini. So dia adalah ungkapan kuadratik. So tak boleh lah. Kan? Okay, jap cepat padam Okay, so tak boleh lah ada 2 pemboleh ubah. Dia mesti 1 pemboleh ubah saja. So ini bukan. Okay, tidak. Bukan ungkapan kuadratik. Okay. Okay, kalau boleh. Bukan kalau boleh, mesti. Cikgu nak awak kalau tidak tu bagi tahu sebab kenapa. Okay, macam ni. Tidak, bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa tertinggi bukan negatif 2. Sekejap. Kuasa tertinggi bukan 2. Okay. Kuasa tertinggi bukan 2. Okay. Dan yang ni pula. Tidak. Bukan ungkapan kuadratik kerana mempunyai 2 pemboleh ubah. X dan Y. Faham tak tulisan cikgu? Cantik kan? Cikgu guna pen ni susah sikit nak tulis. Sorry So awak faham kan? Macam tulisan doktor kan? Amin. Boleh cikgu dari doktor depan ni. Okay. Okay. Okay, next.
Okay, next. Nombor 2. Tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Senang. Dah tertentulah semua ni adalah ungkapan kuadratik. Tapi dia nak suruh awak senaraikan A, B, C dia. Okay. A, B, C sama juga macam tadi. A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Maksudnya yang di hadapan X kuasa 2 adalah A. Yang di hadapan X adalah B. Yang tak ada apa-apa pun boleh ubah kat sini adalah C. Okay, cuba tengok sini. X 2X kuasa 2. Maksudnya ini adalah nilai A. Tolak 5X. Maksudnya ni adalah nilai B. Tambah 1. Ini adalah nilai C. Positif dan negatif di depan nombor mesti ambil. Okay. So A adalah 2. B adalah negatif 5. C adalah 1. Okay. Next. Yang ni pula. X kuasa 2 tolak 2X. C-nya tak ada. So, C ni tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, maksudnya C-nya adalah kosong. Kalau tak ada dalam matematik, maksudnya kosong. Okay, so ni depan ni nilai tak ada, maksudnya ni depannya nilai tak ada. Tapi ada pun boleh ubah. Awak jangan kata kosong pula. Sebelahnya, mesti ada nombor. Okay, walaupun tak ada tulis apa-apa, tapi ada pun boleh ubah. Kalau tak tulis apa-apa, maksudnya nombornya 1. So, A sama dengan 1. B sama dengan negatif 2. C sama dengan kosong. Dia tak tulis apa-apa. Maksudnya sama dengan kosong. Okay, next. 2Y kuasa 2 tambah 1. Yang ini, apa yang tertinggal? Apa yang kosong? Okay. Y kuasa 2-nya ada. Yang tak ada Y-nya ada. So, yang tak adanya, yang Y. Betul? So, dia akan jadi 2Y kuasa 2 tambah 0Y tambah 1 sebenarnya. Tapi 0Y ni dia tak tulis lah. Sebab kosong kan? Buat apa dia nak tulis? Betul? So, dia hanya tulis 2Y kuasa 2 tambah 1 saja. So, 2 adalah nilai A. 0 adalah nilai B. C adalah 1. So, A sama dengan 2. B sama dengan 0. C sama dengan 1. Okay. Jelas? Okay. Next. Tengok. Selesai sudah. Okey. So, hari ni tu je cikgu nak awak tahu ungkapan kuadratik. Okay. Kalau ikutkan tajuk bab 1 ni, awak akan belajar 2. Ungkapan dan persamaan. So, ingat hari ni kita hanya belajar ungkapan sahaja. Okay. Persamaan belum. Okay. So, ungkapan kuadratik kita ulang semula tadi. Apa ungkapan kuadratik tadi? Okay. Ungkapan kuadratik mesti kena ada X kuasa 2 tambah B X tambah C yang mana kuasa tertinggi pemboleh ubahnya, satu pemboleh ubahnya adalah kuasa tertingginya 2. Okey, pemboleh ubah hanya ada satu sama ada X, Y ataupun M ataupun K, tak kisah. Okey, satu pemboleh ubah sahaja. Okey, satu pemboleh ubah sahaja. 2 adalah kuasa tertinggi. Dan paling penting nilai A tidak boleh sama dengan kosong. Okay, nilai A dia tak boleh sama dengan kosong. Okay, itu saja. So, tadi kita dah buat kan praktis kendiri 1.1a tapi cikgu buat A, B, C. So, awak selesaikan untuk nombor 1 D, E, F, G, H, I sama juga dengan nombor 2 D, E, F, G, H, I. Okay, rujuk daripada buku teks digital awak. Buat dalam buku tulis. Kalau siapa dah beli buku tulis baru, buat terus dalam buku tulis baru. Tapi kalau siapa yang tak beli lagi, tak apa. Guna kertas kajang ke A4. Nanti balik sekolah, awak tampal je dalam buku tulis awak. Okay? Yang penting buat. Usaha tu mesti ada. Jangan kata buku tak ada, pen tak ada, semua segala, tok nenek semua tak ada. Mesti berusaha supaya adakan dia. Okay? So, siapkan. Snap gambar macam biasa, tulis nama awak, hantar dalam grup Telegram. Cikgu bagi masa 24 jam untuk siapkan kerja. Ingat tolong siapkan kerja. Okay? Okay. So, nanti kita jumpa semula untuk next class. Okay, bye. Assalamualaikum. Kalau ada masalah, mesej cikgu. Okay, bye.